Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Satu lagi isu ataupun satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya telah pun kita sediakan untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baik, topik yang kita pilih adalah cukup relevan, COVID-19 dan pilihan raya. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar yang merupakan bekas Timbalan Pengurusi SPR dan sekarang ini merupakan Naib Presiden dan Ketua Sektor Politik Pertubuhan Gerakan QIAM. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ya. Lama kita tak bersama. Ya. Ini merupakan satu topik yang sebenarnya bagi saya cukup penting sebenarnya, dan sekiranya anda yang sedang bersama kami ketika ini ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini, jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 0326979768 dan juga 0326979767. Dan seperti biasa jugalah, anda juga boleh sebenarnya mengikuti kami secara live di YouTube dan juga di FB Bernama TV. Baiklah, ini bagi saya Datuk Seri menjadi isu yang cukup penting sebenarnya. Konflik sebenarnya Datuk Seri bagi saya lah secara peribadi di antara keperluan perlembagaan dan juga memenuhi ataupun menjaga keselamatan rakyat. Mana yang lebih penting sebenarnya, Datuk Seri? Bila kita bercakap tentang pilihan raya. Berat soalan tu. Dia, perlembagaan ni apabila kita melaksanakan sesuatu urusan negara, kalau dia melibatkan perlembagaan, maka kita kena patuhi perlembagaan. Okay. Sebab itu termasuk di bawah penama keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dalam rukun negara kita. Tetapi di waktu yang sama, menyelamatkan nyawa rakyat adalah juga menjadi tanggungjawab. Jadi duanya melihat pada keadaan. Tanggungjawab untuk menguatkuasakan kehendak perlembagaan dan tanggungjawab untuk memastikan keselamatan rakyat. Jadi kalau kita melihat dari dalam konteks COVID lah. COVID ini adalah satu serangan wabak yang mana pihak yang bertanggungjawab, kerajaan, boleh mengatur strategi untuk mengatasi. Okay. Cumanya pematuhan, segala arahan pematuhan tu perlu dipatuhi oleh rakyat. Sebab itu satu ketika dulu daripada jumlah penularan kes positif begitu tinggi, tapi menurun sampai kepada 1 digit kerana rakyat mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Betul. Dalam arti kata yang lain, wabak COVID ni boleh diatasi kalau rakyat bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan diri, keselamatan keluarga dan masyarakat. Jadi benda itu adalah benda yang tergantung kepada diri individu. Tapi perlembagaan, apabila kita melaksanakan sesuatu tugas negara yang melibatkan perkara yang termaktub di dalam perlembagaan, kita tidak boleh tolak ke tepi perundangan dalam perlembagaan itu kerana itu adalah menyalahi perkara yang nak kita lakukan. Jadi saya rasa perkara ni adalah dua perkara yang berbeza lah. Satu kesihatan, satu lagi adalah perlembagaan, pematuhan perundangan. Ya. Baik, kalau kita lihat apa yang berlaku di Sabah dan kita kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang ini bila kita sentuh tentang COVID-19 ini tu ya. Ada yang mengatakan bahawa meningkatnya wabak COVID-19 terutamanya di Sabah. Sekarang ini pun Sabah mendahului negara-negara lain kalau kita bercakap tentang jangkitan COVID-19 ini. Hari ini pun dilaporkan bahawa lebih 500 mereka yang dijangkiti oleh COVID-19 dan Sabah merupakan penyumbang terbesar di kalangan mereka yang dijangkiti oleh COVID-19. Ada yang mengatakan ianya berlaku disebabkan oleh
ketidakpatuhan SOP ketika berlangsungnya pilihan raya negeri baru-baru ini. Jadi apakah Datuk melihat bahawa itu harus dilihat oleh semua pihak, terutamanya kerajaan sendiri, supaya dalam situasi sekarang ini, apakah mengadakan pilihan raya itu sesuatu yang boleh diketepikan terlebih dahulu kerana keselamatan rakyat itu jauh lebih penting daripada pilihan raya? Okey, yang pertama sekali kenyataan tadi iaitu PRN Sabah merupakan salah satu penyumbang kepada peningkatan penularan COVID yang ada sekarang. Ya. Itu betul, tak dapat dinafikan. Ya. Kita tengok pada statistiknya dan kerajaan sendiri mengakui peningkatan kes positif yang begitu mendadak adalah berpunca daripada berlakunya pilihan raya di Sabah dan mereka yang terlibat dalam aktiviti politik pilihan raya, saya rasa menganggap remeh segala SOP yang telah ditetapkan oleh SPR dan pihak polis dan pihak Kementerian Kesihatan. Jadi ini sebenarnya banyak pihak yang telah menjangka apabila orang politik ni turun padang untuk berkempen, terlibat dalam aktiviti pilihan raya, berkempen, petugas parti melaku itu dan ini, mereka tidak penting perkara lain. Jadi pematuhan SOP tidak diberi keutamaan oleh mereka yang telah ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja parti. Dan saya kira melihat kepada hari penamaan calon lah, penjarakan fizikal pun tidak begitu dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemimpin-pemimpin yang mengiringi calon tu. Apatah lagi para penyokong yang datang ratusan, ramainya tu, ribuan pun ada setengah-setengah tempat itu kan. Jadi memang benar tak dapat dinafikan. PRN Sabah adalah menjadi salah satu punca kepada peningkatan wabak yang kita sedang berdepan sekarang. Bercakap pasal pilihan raya. Pilihan raya ni terbagi ke, ada 3 pilihan raya di bawah undang-undang kita. Okay. Pertama, pilihan raya umum, apabila berlakunya pembubaran parlimen. Kedua, pilihan raya negeri, seperti mana yang berlaku di Sabah, apabila berlaku pembubaran Dewan Undangan Negeri, dan pilihan raya kecil. Jadi pilihan raya kecilnya berlaku terpaksa diadakan apabila berlaku kekosongan terhadap mana-mana kerusi parlimen ataupun DUN. Jadi apa yang berlaku sekarang, SPR akan bermesyuarat besok katanya untuk menentukan jadi itu adalah untuk batu sapi. Kekosongan mesti diisi seperti mana yang dikandaki oleh perlembagaan. Dan proses untuk mengisikan kekosongan itu mesti dijalankan oleh SPR dalam tempoh 60 hari dari kerusi itu disahkan kosong. Apabila SPR telah menerima notis daripada pihak speaker, dan daripada tarikh itu SPR akan menetapkan tanggal berlakunya kekosongan. Dan apabila itu ditetapkan, maka perlembagaan pun datang. Perlembagaan menetapkan dalam tempoh 60 hari dari tarikh yang ditetapkan kekosongan oleh SPR, kerusi yang kosong itu perlu diisi melalui suatu pilihan raya dipanggil pilihan raya kecil. Jadi ini tak dapat tidak. Kalau kita tak lakukan benda itu, kita melanggar kehendak perlembagaan. Jadi adakah kita nak langgar peruntukan perlembagaan semata-mata kerana bimbangkan suatu perkara yang kita boleh kontrol, yang kita boleh atur segala strategi supaya proses urusan negara ni, proses pilihan raya untuk mematuhi kehendak perlembagaan ini dapat kita laksanakan. Tapi bila Datuk sebut persoalan itu tu, ramai juga di luar sana yang ingin mengetahui lah daripada pengalaman Datuk sendirilah. Ada tak peruntukan mungkin dalam perlembagaan ataupun dalam SPR sendiri yang membolehkan sesuatu pilihan raya itu
tidak semestinya mengikut ataupun dilakukan dalam masa 60 hari itu disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu? Tidak ada dalam perlembagaan peruntukan sedemikian. Okey. Dalam tempoh 60 hari, Mesti. baik pilihan raya umum, pilihan raya negeri, mengisi kekosongan pilihan raya kecil, mesti diadakan dalam tempoh 60 hari. Tetapi berbanding dengan PRU dan PRN, Okey. iaitu kuasa untuk membubarkan Dewan Rakyat Parlimen ini adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Dan yang di-Pertuan Agong boleh melihat pada keadaan adakah perlu Parlimen dibubarkan. Begitu juga TYT ataupun Sultan di peringkat negeri. Mendengar nasihat, melihat situasi negara atau situasi negeri, adakah perlu Dewan dibubarkan untuk mengadakan pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum bagi kursi Parlimen, menyedari bahawasanya rakyat berdepan dengan ancaman yang berbahaya. Jadi Parlimen tidak perlu dibubarkan selagi wabak itu tidak dapat dikawal. Kerana Parlimen misalnya, kita separuh penggal pun kita belum sampai lagi. Sebab itu kita adakan ni masih lagi 2 tahun lebih baru. Jadi kalau kita melihat kepada kepentingan keselamatan nyawa rakyat, maka tak ada sebab kita nak mendedahkan rakyat kepada suatu situasi yang boleh memberi mudarat kepada rakyat. Semata-mata kerana nak mengisi kerusi ataupun nak merebut jawatan ataupun nak menjadi kerajaan. Jadi kita kena fikir, ini di bawah budi bicara yang di-Pertuan Agong. Nak bubar ataupun tak nak bubar. Walaupun ketua kerajaan, Perdana Menteri, selaku ketua kerajaan pergi mohon kepada tuanku, perkenan tuanku untuk membubarkan Parlimen. Dalam soal pembubaran Parlimen ni, yang di-Pertuan Agong tidak semestinya perlu ikut nasihat daripada ketua kerajaan. Begitu juga TYT dan Sultan di peringkat negeri. Bab pembubaran ni adalah 3 perkara yang mana bab pembubaran adalah perkara yang betul-betul di bawah budi bicara Raja Agong di peringkat Parlimen, Raja Sultan TYT di peringkat negeri. Begitu juga Tuanku Agong ni, dia mempunyai 3 perkara yang tak perlu dengar nasihat daripada Jemaah Menteri ataupun Perdana Menteri, iaitu lantikan Perdana Menteri, kedua pembubaran Parlimen, ketiga untuk memanggil mesyuarat majlis raja-raja. 3 perkara ni tak perlu dia mendengar nasihat sesiapa. Ini adalah perkiraan tuanku. Jadi untuk negara kita sedang berdepan dengan serangan COVID, perlukah kita bubar Parlimen? Menyedari bahawasanya rakyat akan terdedah kepada ancaman kepada nyawa, keselamatan yang paling penting. Satu persoalan yang saya nak dapatkan pencerahan daripada Datuk Seri, ada tak mana undang-undang yang mungkin kita boleh menangguhkan sama ada pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum jika negara diletakkan di bawah pemerintahan ataupun dalam situasi darurat? Ya, memang ada. Apabila negara diletak di bawah kuasa darurat, seperti Mageran. Semasa Mageran, Parlimen dimansuhkan. Parlimen tidak ada. Demokrasi tidak berfungsi semasa pemerintahan darurat. Jadi contoh yang terbaiknya masa Mageran lah. Jadi begitu juga. Kalau ada keadaan di mana negara kita diserang, misalnya berlaku satu rusuhan yang besar, yang mencetus satu pergaduhan, perkauman yang besar, kawasan itu boleh diisarkan oleh kerajaan melalui pengisytiharan perkenan tuanku untuk diisytiharkan darurat. Kalau negara begitu, kalau negeri pun begitu, daerah pun begitu. Jadi darurat memang boleh, tetapi untuk nak menangguhkan suatu pilihan raya
kecil di satu kawasan parlimen, adakah sampai begitu sekali kita nak minta tuanku isytiharkan kawasan itu kawasan darurat? Saya rasa imej Malaysia pun akan tercalar sikit. Tak ada negara sekarang Tajikistan baru mengadakan pilihan raya. Myanmar bulan tak berapa lama lagi akan mengadakan pilihan raya umum. Pilihan raya presiden di Amerika pada 4 November. Jadi tidak ada negara yang terfikir untuk nak membatalkan pilihan raya. Sebab pilihan raya ni adalah menyerah balik kuasa kepada rakyat. Jadi kalau itu disekat dengan pengisytiharan darurat, tidak begitu eloklah kepada imej negara, sebuah negara demokrasi. Kalau kita melihat kepada situasi terkini lah, ini sesuatu yang bukan lagi rahsia sebenarnya. Kegairahan parti-parti politik, kegairahan pemimpin-pemimpin politik dalam usaha mereka untuk menukar kerajaan sebagai satu contoh yang baik. Malah ramai di antara ahli-ahli politik yang mengatakan mungkin jalan terbaik adalah untuk membubarkan parlimen, mengadakan pilihan raya umum secepat mungkin. Tapi dalam situasi COVID-19 sekarang ini, apakah Datuk Seri merasakan itu satu langkah bukan logik, tetapi apakah itu yang bersesuaian dengan kehendak politik sebenarnya? Dalam keadaan negara sekarang lah, di mana penggal parlimen kita tak sampai pun separuh penggal lagi. Baru dalam masuk ke tahun yang ketiga ni, ditambah pula dengan ancaman COVID ni yang menyerang negara kita sekarang, keselamatan rakyat perlu diutamakan. Jadi bukan dah penggal parlimen hampir habis, yang parlimen akan terbubar dengan sendirinya. Itu lain cerita. Itu pun kalau parlimen terbubar dengan sendirinya, katakan COVID akan berlaku pada tahun 2023, apabila parlimen sekarang tamat, tempoh hayat parlimen tamat. Waktu itu maka kuat kuasa 60 hari juga. Tapi kita kena berfikiran agak logikal dan waras sikit di sinilah. Inikah masanya untuk kita mencetuskan suatu situasi politik yang menambahkan lagi kegusaran dan kebimbangan rakyat? Sebab pembubaran parlimen akan menyebabkan berlakunya pilihan raya. Itu kehendak perlembagaan. Jadi sekarang ni apabila keadaan begitu berlaku, timbul soalan tadi, yang mana lebih penting? Nak tukar kerajaan sekarang ke? Ataupun nak mendedahkan rakyat kepada keadaan pilihan raya? Seluruh negara akan berdepan dengan situasi pilihan raya. Saya rasa satu perkara yang tidak harus berlaku. Sebab kalau berlaku sekalipun pertukaran kerajaan ataupun berlaku pilihan raya yang diharapkan sangat oleh pihak yang satu lagi untuk menjadi kerajaan, rakyat dapat yakin ke yang kerajaan yang baru dapat mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang? Ataupun selesai ke masalah politik yang negara hadapi sekarang? Semuanya satu perkara yang tidak menentu. Jadi sekarang ni kita sudah, bagi saya lah, kita sudah mempunyai sebuah kerajaan yang sedang bertungkus lumus untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Sudah mempunyai satu program yang begitu teratur, kemas. Program untuk menangani ancaman COVID dengan segala perancangan dan segala program untuk membantu pemulihan ekonomi. Kenapa kita nak rosakkan? Jadi kita kena fikir di sini. Sebab politiknya, penggal parlimennya panjang lagi. Panjang lagi. Jadi saya rasa, tanya saya, memang keadaan sekarang sungguh tidak sesuai. Mana-mana pihak untuk mencetuskan suasana politik tegang,
apatah lagi untuk nak menggunakan institusi raja untuk merampas kerajaan dengan hajat untuk merampas kerajaan. Saya rasa agak tidak sesuai lah. Pada ketika ini. Pada ketika ini tak sesuai. Okey, Memang kita tak mau nafi hak parti-parti politik dan rakyat untuk untuk menjadi kerajaan. Itu tujuan parti politik ditubuhkan pun. Untuk bertanding dalam pilihan raya supaya menang dan menjadi kerajaan. Tapi sekarang bukan masanya. Okey Tok, kita akan berehat dulu buat seketika, tapi sebelum kita berehat, ada dua panggilan yang sudah pun berada di talian kami. Kita ambil dulu Ridwan dari Pulau Pinang, sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Ya, masalah. Ya. Ya, Assalamualaikum Cik Sekali dan ahli panel. Waalaikumsalam. Okey, soalan saya yang pertama mengenai perancangan. Saya tengok abang pilihan raya, dia punya proses pilihan raya akan dibuat secara talian lah. Saya tengok ada cadangan lah. Berbanding dengan apa komisioner sekarang. Boleh ada Sri popular. Okey. Yang kedua, PRC kan waktu COVID ni pasti kos yang tinggi. Yang diadakan pilihan raya berapa pertambahan permintaan lah. Dia punya bajet lah. Okey. Okey, yang ketiga, ARC kan ditubuhkan apakah cadangan atau storekan daripada pihak kerajaan iaitu kita panggil jawatan kuasa pembaharuan pilihan raya. Okey. Saya punya soalan, apakah cadangan atau store berhubung dengan jawatan kuasa tersebut? Okey. Minta ahli panel ulas dalam ni. Okey. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Seorang lagi pemanggil ada di talian kita, bersiap sedia sekarang ini. Muzaffar dari Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita. Halo, Assalamualaikum Muzaffar. Okey, terputus. Jadi Muzaffar boleh panggil kami secepat mungkin kerana kita rehat dulu buat seketika, dan anda teruslah memanggil kami untuk memberikan pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara, iaitu COVID-19 dan pilihan raya. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang COVID-19 dan pilihan raya. Dan kita ambil dulu pemanggil yang terputus sebentar tadi. Dr. Muzaffar dari Seremban Negeri Sembilan kembali semula di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Muzaffar. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa terputus? Terletak ke? Tak tahulah. Besok sikit sebab besok ada PKPD dekat Selangor. Kat beberapa negeri ni. Kelang kabut sikit malam ni. Okey, silakan. Macam mana you sihat malam ni, Syakawi? Alhamdulillah, macam inilah. Okay, that's good. Okay, suka tengok you smiling. Okay. Selamat petang ya. Assalamualaikum kepada timbalan pengurusi STR ahli panel malam ni Bekas. Bekas. Terima kasihlah kepada ruang bicara kerana benarkan kami ni buat call tanya soalan Tak banyak program TV yang berani benarkan orang awam untuk buat call dan tanya soalan. Mengenai isu mengenai COVID ni dan pilihan raya ni, this is a very good topic lah. Okay, because kita pun baru-baru ada pilihan raya state election dekat Sabah tu, and I think everybody know the implication. Betul. Tengok apa akibat dia. Peningkatan kes COVID ni berlaku. Ini disebabkan PRN Sabah tu lah. To be honest bukan saja meningkat di negeri Sabah dan mengebak dekat negeri-negeri lain dah ni. Betul. So sepaksa perkenalkan PKPD dekat Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur sekali. Itu dia. So seperti yang bekas timbalan pengurusi SPR cakap tadi dah, betul jugalah. Nothing much we can do lah, because perlembagaan dah cakap kalau dah terbubar je, ada kekosongan aja dalam Dewan Negeri ke ataupun Dewan Rakyat ke, kita kena adakan election sama ada kita suka atau tidak. Kalau tidak, nanti kita melanggar perlembagaan persekutuan ataupun perlembagaan negeri-negeri. So saya harapkan di masa hadapan kita dapat amend pindah semua perlembagaan ni, memastikan kita ambil juga macam-macam kes-kes kecemasan ni untuk diberi pertimbangan supaya kita tak adakan pilihan raya lah. Ini cadangan masa depan. Saya nak tanya soalan lah kepada bekas timbalan pengurusi SPR sebab dia orang pengalaman dalam bidang ni banyak. Datuk Seri, saya nak tanya, ada tak idea kreatif ni supaya kita dapat elak penularan COVID ni? Kalau kita terpaksa adakan pilihan raya ni, macam idea kreatif macam kita tak benarkan kempen-kempen face to face ke, ataupun kita ubah suai
proses mengundi tu. Okey, tak perlu apa beratur panjang ke apa, boleh buat post ke elektronik ke macam dekat US tu. Ada apa pandangan Datuk Seri mengenai isu kreatif ni? Itu saja saya nanya. Okey, safe semua orang Ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Menarik apa yang anda bangkitkan. Tapi mungkin ada lagi sesuatu yang menarik yang kita kongsikan bersama dengan pemanggil seterusnya. Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan ada di talian kita sekarang. Assalamualaikum Cik Abdullah. Halo. Cik Abdullah. Mungkin terputus. Terputus juga. Jadi ada. Okey, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nak tanya satu soalan je, Cik Zakawi dan juga ahli panel. Ya. Satu je. Tapi dia sensitif sikit lah. Ni kalau sekiranya politik kita tak stable, sekejap lompat sana, sekejap lompat sini dan macam-macam lagi. Tak boleh ke ketua negara mengambil alih jadi ketua kerjaan dalam masa yang sama? Apa pandangan tu kalau dalam perlembagaan itu kan diubahkan? Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Wow, Tok Sri banyak persoalan yang perlu kita jawab sebenarnya. Tapi kita sentuh dulu tentang apa yang dicadangkan oleh ataupun dipersoalkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi tentang perancangan. Mungkin macam kita sebut tadilah, apakah berkemungkinan agaknya kalau kita ini pun dibangkitkan oleh Dr. Muzaffar juga tadi. Ya, apakah betul. Kita lebih kreatif ini mengadakan pilihan raya. Kalau kita perlu adakan, kita adakan, tetapi dari segi formatnya diubah, mungkin hanya dilakukan melalui talian misalnya, online dan sebagainya. Boleh ke benda itu dibuat? Okey, buat masa ni kita buat pilihan raya, kita kena mengikut kerangka undang-undang dan tidak melanggar kehendak perlembagaan. Perlembagaan ni dia menetapkan secara rigid proses pilihan raya ni, dan perlembagaan membenarkan SPR menyediakan beberapa undang-undang lain, undang-undang kecil, peraturan-peraturan, peraturan pengundian, peraturan pengundian pos dan sebagainya. Jadi buat masa ni tidak ada peruntukan di dalam perlembagaan untuk kita ataupun SPR mengubah sistem pengundian yang ada sekarang yang menggunakan kertas undi. Pengundi hadir ke pusat mengundi untuk membuang undi. Jadi kita tidak ada peruntukan untuk membuat online voting. Online voting banyak berlaku di negara luar. Di Amerika, di Western Europe banyak berlaku. Tapi perlembagaan kita belum memperuntukkan cara itu. Dan saya kira ERC ni Election Reform Committee ni yang ni saya difahamkan ada lebih 40 cadangan yang akan dibentang, yang akan dikemukakan kepada pihak kerajaan. Saya kira salah satunya adalah online voting. Saya tidak tahu dalam bentuk yang mana. Tetapi apabila kita nak menambah baikkan sistem pengundian ataupun sistem pilihan raya di negara kita ni, tidak kita kena melihat online voting. Sebab itu menuju kepada kebaikan. Dan trend kepada dunia sekarang. Everything online kan. Saya mencelah sikit di sini Datuk Seri bila kita cakap tentang online voting. Saya terbaca jugalah Donald Trump sendiri seolah-olah tidak begitu setuju dengan online voting ini. Dia katakan mungkin akan berlaku penipuan dan sebagainya. Sejauh mana betul ataupun tidaknya apa yang betul. Itu sebenarnya SPR memang dah bincang pasal kita panggil electronic voting. Online voting, electronic voting. Yang paling kita bimbang sekali adalah penipuan. Sebab kita tidak tahu siapa yang mengundi itu di sebelah sana. Jadi kalau orang tua yang tak pandai sistem online, tentu orang lain tolong mengundi untuk dia. Jadi di situ sedikit sebanyak bermasalah dari sudut integriti pilihan raya. Integriti pilihan raya ni adalah keikhlasan pilihan raya. Rakyat mempunyai satu hak mengundi dan dia yang sebenarnya yang sepatutnya mengundi. Tak boleh orang lain mengundi untuk dia. Kalau tidak,
keluarga dia untuk mengundi untuk dia, orang politik datang ke rumah dia mengundi untuk dia. Jadi itu perkara kita kena betul-betul teliti sistem, bagaimana sistem biometrik ke macam-macam cara itu boleh difikirkan. Jadi buat masa ni jawapannya perlembagaan tidak membuat peruntukan untuk kita menjalankan pilihan raya melalui online voting. Okey. Tetapi ada satu perkara lagi yang rakyat perlu tahu. Kita ada peruntukan undi pos. Okey. Undi pos ni ada dalam undang-undang. Membenarkan rakyat mengundi secara pos. Tapi buat masa sekarang, SPR mempunyai kuasa menetapkan siapa yang berhak mengundi pos. Syarat tu. Anggota polis, anggota tentera, pasangan dan sebagainya. Dan di bawah kuasa SPR juga boleh perluaskan kategori yang boleh mengundi secara pos. Macam baru ini saya dipahamkan daripada polis dan tentera, mereka perluaskan kepada bomber, mereka yang bertugas di immigration, media, pendaftaran, media, semua. Jadi bermakna perlembagaan tidak menghalang kalaulah kita perluaskan undi pos ni di dalam keadaan yang COVID macam ni. Tetapi hanya boleh, kita kena betul-betul membuat satu sistem yang begitu kemas. Tidak akan berlaku penipuan, kebocoran dan sebagainya. Macam di Amerika, saya sempat melihat proses sistem pilihan raya di Oregon. Di negeri Oregon State. The whole state tu mengundi secara pos. Semuanya election authority dia mengantar mengikut address yang diisytiharkan dokumen undi pos kepada semua pengundi. Dan pengundi menghantar kertas undi pos, ada peti besi besar di tepi jalan. Every 1 kilometer ada satu peti besi besar. Pengundi datang ke situ, just drive in, masukkan. Dan ada security jaga di situ. Ini antara perkara yang kita boleh fikirkan. Untuk tidak mewajibkan pengundi berbaris di pusat mengundi ataupun di saluran tempat mengundi. Tepat dalam undang-undang kita sekarang memang mengundi menggunakan kertas undi, pengundi disemak namanya untuk pastikan betul ke pengundi yang sebenarnya datang mengundi. Jadi perkara-perkara ni kalau kita anggap remeh, nanti timbul masalah integriti dan penipuan pula. Jadi kita kena fahamlah buat masa ni itu dia. Soalan yang kedua tadi daripada Ridwan juga tentang COVID-19 dan mungkin bajet sekiranya pilihan raya umum ataupun pilihan raya peringkat mana pun sama ada negeri mungkin akan meningkatnya kos untuk menganjurkan ataupun mengadakan pilihan raya tersebut. Sejauh mana betul ataupun tidak? Ya, memang betul. Sebab apabila kita menjalankan pilihan raya dengan SOP, mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan untuk menjaga keselamatan nyawa pengundi, maka sudah tentu melibatkan peruntukan untuk membeli pelitup muka dan mendiri kemah khas untuk mereka yang kurang sihat. Orang yang kurang sihat pun dia berhak mengundi tau. Dia ada hak satu undi. Kalau dia didapati temperature dia tinggi, dia dah datang. Cek temperature dia tinggi. 37 lebih sikit. Dia diletakkan di sebuah kemah khas. Itu saya dipahamkan apa yang SPR lakukan di Sabah. Di Sabah dan juga semasa PRK Chini. Dan banyak perkara lagi yang menyebabkan bajet tu melebihi daripada bajet biasa. Sebagai contoh ya, Sabah baru ni. Aku tak salah saya 800 juta. Saya tak berapa ingat. Biasanya bila kita buat pilihan raya umum macam pilihan raya PRU 14 ya dulu. Bajetnya dalam 600 juta gitulah. Saya dah lupa. Tapi nak menjawab soalan tadi, apabila kita menggunakan menjalankan pilihan raya dalam suasana mematuhi
SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, yang dinasihati oleh pihak polis dan sebagainya, maka sudah tentu bajet pilihan raya akan melambung tinggi. Itu tidak dapat dinafikan. Okey, tadi Datuk Seri pun ada sentuh jugalah tentang apa yang perlu dilakukan oleh jawatankuasa pembaharuan pilihan raya ataupun ERC seperti apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi. Dan tentunya lah apa yang disebut oleh Dr. Muzaffar juga, iaitu supaya mungkin idea-idea yang lebih kreatif sebenarnya difikirkan secara serius oleh mereka yang ada dalam jawatankuasa ini untuk meletakkan ataupun mengubah ataupun menyesuaikan pilihan raya itu dengan keadaan semasa. Jadi apakah Datuk Seri yakin bahawa itulah sebenarnya yang dilakukan oleh jawatankuasa pembaharuan pilihan raya, ataupun ada lagi cadangan daripada Datuk Seri? Apa saya dipahamkan 49 cadangan yang akan dikemukakan kepada kerajaan. Jadi kalau 49 itu tentu banyak, meliputi berbagai aspek dan peringkat pilihan raya. Salah satunya saya difahamkan penamaan calon. Tidak lagi berkumpul 1,000 penyokong datang berkumpul di satu tempat untuk nak mengiringi seorang calon. Boleh datang secara online. Penamaan calon secara online boleh buat. Tak ada salah pun. Bukan mengundi ni. Cuma nak register nama untuk menjadi calon. Kalau dia syarat menepati syarat yang ditetapkan di bawah perlembagaan, maka SPR akan proses, dia layak menjadi calon dan dia letakkan deposit, voucher deposit ke ataupun apa cara bentuk keuangan dia, bayar online ke, semua boleh perkara ni. Ini satu perkara yang mesti kita lakukan. Sebab saya perhatikan penamaan calon kita ni kadang-kadang mendatangkan satu keadaan yang tegang, suasana tegang. Betul. Pada hari penamaan calon, apabila persaingan yang begitu sengit, maka jumlah penyokong yang ramai ni kononnya sebagai cara untuk memberitahu rakyat kita lebih kuat daripada yang pihak yang sebelah sana. Sebenarnya membebankan kerja pihak polis. Pihak polis tak. Danlah sebelum pada hari penamaan calon tu mensiap segala perkara, SPR menyediakan kemah dan sebagainya untuk VIP yang mengiringi calon. Ini semua membazir. Padahal penamaan calon, kalau di Kanada penamaan calon walk-in saja. Dia bagi 1 minggu, bakal calon just walk in, register, pergi walk in, dia nak jadi calon, dia register, dia check dalam perlembagaan, dia patut, dia bukan seorang yang bankrupt, dia bukan seorang yang convicted di mahkamah, dan dia bayar segala syarat-syarat lain, dia boleh jadi calon. Tak payahlah berkumpul satu hari dalam tempoh 1 jam tu dengan penyokong sampai 10-20 ribu pun pernah. Semasa saya dulu, saya ingat satu PRK tu, takut kita tengok, tak salah saya di Selangor ni. Dia mereka start baling segala provokasi dan sebagainya. Oh yes, bila jarak antara dua pihak begitu dekat, maka susah pihak polis untuk mengawal. Itu antara idea-idea kreatif yang mungkin perlu difikir. Penamaan calon saya rasa mesti kita kena ubah. Mengundi kita dah sebut tadi, kita kena ada satu ruang untuk mengundi secara online. Kita serah kepada bijak pandai dari segi ICT lah, untuk memikirkan nak mengesahkan biometrik dia betul. Itu kita kena faham cara keperluannya. Dan undi pos kita perluaskan lagi. Perluaskan lagi undi pos supaya tak ramai orang yang hadir pada hari mengundi. Jadi banyak cara yang kita boleh buat. Jangan terhad kepada mesti datang pukul 8 pagi, berbaris, cek nama. Itu semuanya melambatkan dan menambahkan crowd. Susah pihak SPR untuk mengawal dan timbul ketegangan pada hari pengundian. Okey, kita akan sambung lagi Datuk Seri, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat sekali lagi. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara. Ini kita bercakap tentang isu yang cukup penting sebenarnya. Dan kalau anda ingin juga berkongsi pandangan dan juga pendapat, masih ada peluang, masih ada kesempatan sebenarnya. Panggil kami 0326979768 ataupun 0326979767. Rehat dulu.
Baiklah, kita berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi mungkin secara ringkasnya Datuk Seri boleh jawab atau komen atau respon kepada apa yang disebut oleh Abdullah Osman tadi, cadangan beliau lah. Sama ada boleh atau tidak kalau politik ini terus tidak stabil. Apakah boleh ketua negara menjadi ataupun mengambil alih sebagai ketua kerajaan? Jawapan dia, di bawah perlembagaan kita sekarang, di bawah sistem demokrasi raja berperlembagaan, tak boleh buat perkara begitu. Sebab kita ni adalah sistem raja berperlembagaan di mana ketua kerajaan adalah ketua parti politik yang menang pilihan raya. Mendapat kerusi majoriti dalam pilihan raya, mereka ketua negara akan melantik dia untuk menubuhkan kerajaan. Jadi kita tak boleh campur adukkan. Kita bukan sistem republik macam di Selatan Amerika satu ketika dulu. Presiden merampas kuasa ataupun ketua tentera merampas kuasa menjadi presiden dan sebagainya. Kita adalah sistem demokrasi raja perlembagaan, demokrasi berparlimen yang begitu kemas mengikut sistem Westminster di United Kingdom. Jadi kita kena jaga sistem kita ni betul baik-baik, kerana sistem kita ni lah yang membuat negara kita ni maju seperti sekarang. Tapi dari segi politik tetap politik. Parti-parti politik dia bertanding. Cumanya yang sedih sikit di negara kita ni, parti-parti politik kadang-kadang sampai ke satu tahap tu tidak menghormati keadaan negara seperti yang berlaku sekarang ni. Kita patut sabar dulu. Tidak, bagi saya lah, maaf saya cakap, tidak perlu kita mengheretkan istana dalam perjuangan politik kita. Bukan masanya sekarang. Bila tiba masanya, suara kuasa akan diserahkan kepada rakyat. Parlimen akan dibubarkan. Tidak pernah negara kita ni parlimen dibubarkan sehingga tempoh hayat. Tak pernah. Kadang-kadang setahun sebelum tempoh hayat dibubarkan. Setahun setengah dibubarkan. Waktu itu semua pihak yang berhak untuk terlibat dalam aktiviti pilihan raya bertanding. Jadi terserah pada rakyat. Rakyat masa itu akan menilai kerajaan yang ada sekarang dan akan membuat keputusan. Jadi kita tak usahlah cuba merosakkan kedudukan yang ada dalam keadaan negara yang begitu perlu stabil. Politik stabil untuk kerajaan memberi fokus yang utama dalam usaha untuk menangani masalah COVID sekarang. Okey, kita tumpukan semula perhatian kita di penghujung ini kepada pilihan raya kecil Batu Sapi yang akan ditetapkan esok oleh SPR bila tarikhnya. Dan kita juga mungkin melihat kehadapan Tok Sri tentang PRU yang juga dikatakan mungkin akan diadakan juga sekiranya lah Parlimen dibubarkan. Dan ini semua adalah kemungkinan yang mungkin akan berlaku. Tetapi apa yang boleh kita pelajari sebenarnya Tok Sri daripada apa yang berlaku ekoran daripada pilihan raya negeri Sabah, COVID-19 tiba-tiba tingginya, naiknya itu begitu mendadak sekali. Jadi apa sebenarnya yang perlu kita pelajari daripada pengalaman ini Tok Sri? Pada pandangan saya jika PRN Sabah begini kesan negatifnya kepada negara dan rakyat, peningkatan yang mendadak mengancam nyawa kan. Bayangkan kalau pilihan raya umum seluruh negara melibatkan setiap negeri, setiap 222 parlimen, 576 DUN seluruh negara. Sabah kita dah meningkat macam ini. Kalau negara mengadakan PRU, saya tak boleh bayangkan masalah. Sebab bila berlaku pilihan raya, parti politik tetap akan berkempen. Sebab kempennya adalah salah satu syarat dalam sistem pilihan raya demokratik. Calon nak kena berjumpa dengan pengundi. Tapi saya rasalah kita mengambil tibar pengalaman daripada apa yang berlaku di Sabah. Kita dapat mengubah suai sedikit sebanyak. Perkara yang tidak ada dalam perlembagaan tetapi menjadi bidang kuasa pihak yang menguruskan pilihan raya, iaitu SPR, pihak polis yang membantu SPR menjaga keselamatan dan sebagainya. Pertama,
kempen tidak perlu panjang. Seminima yang boleh cukup. Memang undang-undang menetapkan tempoh kempen. Dan SPR besok akan menetapkan tempoh kempen. Sabah dulu, PRN Sabah dibuat 14 hari. Akibatnya tengok bagaimana. Jadi dalam perlembagaan minima tempoh kempen 11 hari. Okey. Jadi pilih minima saja. Itu satu pada pandangan saya. Kedua, peraturan berkempen kita kena ketatkan. Iaitu larangan sama sekali rapat umum. Dilarang sama sekali. Sebab undang-undang berkempen tidak menyebut wajib mengadakan rapat umum, wajib mengadakan debat pilihan raya. Tidak ada. Asal dia boleh berkempen, menjualkan ataupun mempromosikan mesej dia kepada rakyat. Perkara ini boleh dibuat melalui spanduk. Letak spanduk melalui media sosial, melalui spanduk di tepi jalan, tidak melibatkan orang. Kempen melalui online pun boleh. Kempen melalui online, melalui FB, melalui macam-macam. Tetapi kita larang kempen dari rumah ke rumah. Larang kempen berkumpul di dewan atas nama pemimpin bertemu rakyat. Kita larang semua perkara begini. Dan sekarang PKPB ini menyeberangi daerah dilarangkan. Kita jangan benar orang yang tidak berkenaan dari luar masuk ke kawasan Batu Sapi. Orang Batu Sapi saja yang berhak, yang akan terlibat. Tidak perlu orang Kota Kinabalu ke, orang Sempurna ke masuk. Melainkan ketua parti dan calon mereka dengan permit daripada pihak polis dan sebagainya. Dalam arti kata yang lain, apa yang saya maksudkan, kita membuat larangan kemasukan orang luar ke kawasan pilihan raya. Tidak menyalahi undang-undang. Okey. Lepas itu, kita perluaskan, perhebatkan ruang berkempen melalui media sosial. Kita dah cakap dah tadi. Dan saya rasa mungkin telah sampai masanya. Oleh kerana COVID ni, orang tak dapat pergi berkempen dari rumah ke rumah. Satu rapat umum di dalam dewan ke, di luar dewan ke. Saya rasa meningkatkan dari segi soal equal share of airtime dalam TV dan radio. Apa salahnya calon yang bertanding diberi sedikit ruang untuk bercakap di dalam media masa kerajaan. TV bukan media masa kerajaan saja. Setiap media masa swasta ataupun awam memberi ruang kepada calon untuk menjelaskan inspirasi, cadangan, mesej dia kepada pengundi. Melalui radio lagi bagus. Because radio ni dia zoom kepada kawasan Batu Sapi misalnya. Radio Batu Sapi. Jadi dengan cara begini, mereka tak dapat berjumpa rakyat dari rumah ke rumah dan tidak dapat berkumpul di dalam dewan. Pemimpin tak boleh bertemu rakyat. Tetapi calon sendiri berhak untuk menjelaskan manifesto dia, apa cadangan dia nak buat. Kalau dia dipilih oleh rakyat, beri dia ruang radio bercakap. Ini saya rasa dah sampai masanya. Tak boleh kita kontrol perkara itu. Sebab kalau tidak kita bagi yang itu pun, mereka menggunakan media sosial juga untuk berkempen lagi teruk dengan fitnah dan sebagainya. Dan apa nama ni, saya dah sebut tadi, apa nama ni, kempen ni polis kena perketatkanlah the movement ni. Movement orang berkempen. Tapi saya cadangkan media sosial, kempen melalui internet, kempen melalui spanduk dan poster, poster melalui internet ke ataupun poster, the physical poster, kita galakkan yang itu. Pengundi di kawasan dia berjalan, dia nampak calon, muka calon dan apa calon nak buat. Ini saya rasa dah mematuhi maksud berkempen untuk calon
menyatakan sesuatu kepada bakal pengundinya. Okey, sebelum kita berpisah Datuk Seri, kita ada lebih kurang 2 ataupun 3 minit saja lagi. Jadi kita tahu harapan apa yang Datuk Seri sebut itu merupakan satu harapan yang cukup jelas sebenarnya. Berlandaskan daripada apa yang kita alami sekarang ni. COVID-19 itu merupakan musuh yang tak dapat dilihat, tetapi musuh yang amat bahaya sebenarnya. Dan pilihan raya adalah sesuatu yang perlu dilakukan kerana ianya mengikut perlembagaan negara. Tetapi kita tidak harus terlalu garah bercakap ataupun ingin melakukan pilihan raya tanpa kita memikirkan seperti apa yang Datuk Seri sebut, keselamatan rakyat itu harus kita utamakan. Dan apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini ialah untuk menjaga keselamatan rakyat. Itu menjadi prioriti kerajaan sekarang ini. Jadi harapan Datuk Seri sendirilah kepada semua parti politik. Ya, saya mengambil kesempatan sinilah sebagai pengundi, ya. Saya sendiri sebagai pengundi, pemerhati dan bekas orang yang pernah menguruskan pilihan raya. Saya rasa kita kena sampai ke satu tahap di mana bertanggungjawab melaksanakan proses demokrasi untuk kebaikan rakyat. Proses demokrasi ini membawa kebaikan kepada rakyat. Kalau proses demokrasi membawa mudarat kepada rakyat, apa guna? Tidak ada gunanya. Jadi saya rasa sampai masanya kita kena melihat kesesuaian keadaan. Jadi kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti persaingan politik untuk mendapat kuasa dan menubuh kerajaan ni, berilah keutamaan kepada benda yang betul sekarang ni. The priority now is nyawa rakyat, keselamatan rakyat. That is the priority. Negara mesti terus bangun. Kerajaan perlu menyediakan bantuan dan pekerjaan. Kalau negara tidak stabil, program ekonomi akan merudum. Betul. Pengangguran akan meningkat. Jadi kita kita sebuah negara demokrasi, tapi sebab kita tidak menggunakan demokrasi untuk kebaikan rakyat, maka kita membuat demokrasi untuk memudaratkan rakyat. Saya rasa itulah simple message yang mana kalau kita fikir tentang pilihan raya ni. Di zaman COVID ni adalah waktunya semua orang perlu berjiwa besar lah dalam perkara ni. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar, bekas Timbalan Pengurusi SPR, kerana sudi bersama dengan kita. Dan banyak yang saya congkil sebenarnya daripada pandangan dan juga pendapat Datuk Seri. Dan terima kasih kepada anda yang memanggil kami. Pandangan-pandangan yang anda lontarkan itu merupakan pandangan-pandangan yang cukup menarik sebenarnya. Dan kita harap SPR juga mungkin akan melihat semula untuk menjadi lebih kreatif dalam menyesuaikan atur cara ataupun program pilihan raya itu bersesuaian dengan masalah yang sedang kita hadapi, menghadapi musuh utama kita sekarang ini, iaitu COVID-19. Jadi terima kasih kepada anda semua, dan insya-Allah Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.